Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni ceritanya istimewa sebab bukan berlaku dalam negara kita, luar negara dekat Singapura. Yang sampaikan cerita ni Kak Haji. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang mendengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak berapa nak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu pengalaman yang waktu Abang baca email ni, Abang sendiri rasa remang-remang bulu roma. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tak silap Abang, cerita ni Abang akan keluarkan pada hari Sabtu nanti bersamaan dengan hari jadi Abang, 9 hari bulan 11. Okey, tak apalah. Yang penting Abang nak sampaikan satu pengalaman yang luar biasa yang dihantarkan oleh Kak Haji, berlaku pada tahun 2017. Waktu dia sekeluarga, bukanlah sekeluarga, dia dengan suami dia, keluarga jugalah kan, pergi melancong dekat Australia. Okay, ceritanya pada tahun 2017, pada waktu tu Kak Haji ada adik ke ada abang ke lah macam tu, duduk dekat Australia. Jadi Kak Haji ni teringin lah nak pergi melawat abang dia ni lah. Kumpul-kumpul lah duit. Jadi dia tak beritahu abang dia yang dia nak pergi ke Australia ni. Abang ke adik lebih kurang lah nak pergi ke Australia ni, dia tak beritahu. Dia nak konon-kononnya nak buat surprise lah. Bila sampai Australia baru dia call surprise. Jadi dia kata tak payahlah dia booking hotel sebab rumah abang dah ada kat situ kan. Seronok lah duduk rumah abang. Jimat sikit belanja dekat Australia tu bukan murah, dia kata. Jadi dia pun kumpul-kumpul duit. Lagi 2 minggu ni nak berangkat ni. Lagi 2 minggu nak berangkat. Tiba-tiba rumah dia ada orang ketuk. Tiket dah belilah. Tiket dah beli. Tapi hotel tak booking lagi. Sebab dia akan duduk rumah abang dia kan. Jadi tengah-tengah rehat tu, pada 2 minggu sebelum bertolak tu, tiba-tiba dapat ketukan rumah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia pun buka lah pintu. Sekali buka yang pintu, Kak Haji yang kena surprise. Abang dia ada dekat depan rumah. Tada! Abang cuti sebulan, abang duduk kat Malaysia, abang nak bermesra-mesra dengan adik-beradik abang. Tengah-tengah Kak Haji. Alamak lah tu. Tapi waktu tu dia bagilah abang dia masuk. Gembira-gembira. Lepas-lepas makan tu dia beritahu, bang sebenarnya kita orang ni semuanya nak pergi Australia, dah beli tiket. La ilaha illallah, kenapa tak beritahu, kata abang dia. Habis dah macam mana? Kata, dah terbeli tiket, nak buat macam mana kan? Takkanlah nak refund balik. Mana boleh kan? Jadi tak nak pergilah juga. Jadi abang dia minta maaf lah. Abang dia minta maaf sebab balik secara surprise. Tiba-tiba buat kejutan macam tu. Tapi Kak Haji cakap dia yang kena minta maaf sebab dia tak beritahu abang dia yang dia nak datang ke Singapura, ke Australia, bukan Singapura, ke Australia. Okey, jadi pada hari yang ditetapkan, pada waktu tu Kak Haji dengan suami dia dah kalang kabut lah nak cari hotel, sebabnya pergi sana tujuannya nak pergi tengok gunung salji. Kalau tak silap abang, dekat New South Wales. Kalau abang salah sebut nanti betulkan ya. Jadi New South Wales, kat situ ada gunung bersalji. Jadi nak pergi tengok situ. Jadi banyaklah tempat. Kena cari hotel dekat Sydney, lepas tu kena cari homestay ataupun hotel dekat kawasan New South Wales sebab jaraknya daripada Sydney agak jauh. Jadi benda-benda macam tu terpaksalah dicarikan. Jadi pada hari yang dia orang berangkat, dia orang pun berangkatlah daripada Malaysia sampai ke Sydney. Bila sampai kat sini, check in lah hotel, relax dulu. Lepas tu carilah siapa-siapa nak jadi pemandu pelancong. Dekat Australia, katanya, abang tak pernah pergi, jadi katanya ramai orang Malaysia yang menawarkan khidmat pemandu pelancong. Jadi senanglah kita boleh bercakap Melayu kan. Jadi jumpalah dengan seorang lelaki tu namanya Encik Kamal. Jadi Encik Kamal kata dia dah siap lah kereta, bayarannya sekian-sekian, dan Kak Haji dengan suaminya setuju je lah, tak ada masalah pun. Okey lah, dia orang pun duduk dekat Sydney. Lepas habis duduk kat sini, besoknya dia orang terus bertolak ke New South Wales, kawasan New South Wales, nak pergi tengok gunung salji. Pada keesokan harinya, maksudnya hari ketiga sampai baru nak tengok. Jadi hari kedua sampai tu, diorang pun bergerak lah. Pagi-pagi diorang dah berkeluar daripada check out daripada hotel dekat Sydney tu, naik kereta nak pergi New South Wales. Dalam perjalanan tu banyak
banyaklah tempat-tempat yang Kak Haji singgah. Dia kata itu pertama kali sampaikan, jadi banyaklah tempat yang menarik untuk singgah dan juga untuk ditangkap-tangkap gambar. Jadi banyaklah singgah. Dan sampai dekat New South Wales ataupun dengan kata lain sampai dekat rumah homestay yang sepatutnya mereka duduk tu, lebih kurang belum sampai, baru sampai ke kawasan tu, lebih kurang pukul 5.30 petang. Keadaan dah mula gelap. Cari-cari rumah tak jumpa. Puaslah dia kata, cari merayau-rayau. Daripada pukul 5.30 sampai, dah merayau sampai pukul 6.30. Tak juga jumpa-jumpa rumah. Encik Kamal ni beberapa kali juga telefon orang ke homestay punya, tuan rumah homestay tu. Nak nanya, ni betul ke tidak ni tempat kita orang pergi ni? Telefon tak angkat. Telefon tak angkat. Pukul 6.30 baru orang tu telefon, orang tu angkat. Dia kata, oh sebenarnya Encik Kamal wrong house. Wrong area, wrong house. Itulah cakap kan. Jadi, salah tempat ke? Bila tengok alamat, dia beritahulah yang keadaan sebenar begini. Oh, salah tempat. Dia orang pun pergilah ke tempat yang sepatutnya. Pada waktu tu jam menunjukkan pukul 8 malam. Dah gelap. Gelap. Memang kat Australia pada waktu tu gelap betul. Dan bila diorang sampai dekat kawasan yang sepatutnya yang diorang sewa, homestay tu, tak ada rumah lain. Sepanjang perjalanan tu, tak ada rumah lain. Sampai diorang sampai dekat depan pintu pagar. Pintu pagar tu pula memang pintu pagar yang memang mengerikan, buat daripada kayu, tapi memang menyeramkan. Dengan dia punya keadaan kelilingnya gelap gelita. Lepas tu dengan tak ada satu biji rumah pun tak ada. Seram juga. Kak Haji cakap masa tu dia memang seram. Jadi bila sampai dekat pintu gate tu, Cik Kamal keluar daripada kereta, dia orang pun buka pintu gate, dia pun buka pintu gate dan kereta pun naiklah. Naik masuk dalam kawasan pintu pagar, naik ke bukit. Dia taklah bukit sangat dia kata, tapi memanjat sikit segala bukit. Dalam daripada pintu pagar depan nak sampai ke rumah yang ada dekat kawasan dalam perkebunan tu, lebih kurang 2 minit. Punyalah jauh. Jalan tak boleh laju. Jalan kena slow je sebab jalan dah tak berapa nak elok kan. Bila sampai dekat depan rumah tu, dia orang dah tergamam. Rumah tu tak adalah besar sangat. Kecil je macam rumah-rumah kampung. Rumah-rumah kampung Mak Saleh lah kan. Kena bayangkan yang macam cerita-cerita Mak Saleh tu. Jadi rumah kampung. Gelap. Yang lampunya ada dekat pintu depan ni aja. Rumahnya setingkat. Kecil je. Lepas tu adalah dia punya corong asap yang dekat rumah Mak Saleh selalu ada corong asap kan. Jadi bila diorang turun daripada kereta, Kak Haji dah tak sedap hati. Sebabnya dekat tepi rumah tu dia ada satu pokok. Pokok tu ada seekor burung, Kak Haji cakap, matanya merah. Dan dia tak pernah nampak burung tu. Nak kata burung hantu, tak macam burung hantu. Tapi burung tu memandang ke arah mereka dengan buat bunyi pula tu. Bunyi-bunyi yang macam nak lempang je burung tu. Kalau kita menyeramkan lah kan. Au, au, au. Macam itulah lebih kurang. Jadi, dia orang pun pergilah kat depan rumah tu, duduk dekat kawasan yang bercahaya. Tiba-tiba datang lagi satu binatang, kucing. Dan kucing ni cukup besar. Pada waktu kucing ni datang, Encik Kamal tengah cuba untuk buka pintu depan rumah. Nak masuk dalam rumah. Jadi, Kak Haji ni kuis dah laki dia. Nak nunjukkan yang dia nampak binatang ni. Dua binatang ni, burung dengan kucing ni tadi. Laki dia kata, jangan tegur-tegur lah sebab kita tak tahu dua makhluk ni adakah makhluk betul ataupun makhluk alam sebelah. Dengan keadaan keliling yang memang cukup gelap. Okey. Jadi diorang pun masuklah. Bila dah dapat buka pintu, diorang masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah tu ada 4 bilik. Rumah tu memang cantik. Jadi Encik Kamal tu memuji-muji lah. Wah Kak Haji, abang, wah cantiklah rumah yang korang dapat ni. Cantiknya 4 bilik tapi comel aja. Ada tempat bakar api, bakar kayu kan, pendiang namanya, tempat bakar kayu dengan kerusinya. Memang macam rumah kampung dalam cerita-cerita Mak Saleh. Dindingnya buat daripada kayu, lantai kayu, ada tempat bakar-bakar api, tak ada TV. Kata abang saya tak ada TV. Jadi rumah tu ada 4 bilik, dia orang cek setiap 4 bilik tu. Semua bilik ada katil single. Dan di atas katil tu ada teddy bear. Macam teddy bear cerita Mr. Bean. Jadi, okeylah. Jadi, Cik Kamal cakap dia nak tidur dekat bilik tengah. Okey, sebab bilik tengah tu macam selesa sikit. Jadi, Kak Haji dengan suami dia pun memang tak ada pilihan. Mereka akan tidur di bilik utama. Bilik paling depan. Sebab bilik tu ada katil queen. Dekat atas katil queen ada juga teddy bear yang macam Mr. Bean tu. Okey. Jadi bila dah masuk dekat dalam bilik, dah ambil semayang, dah buat semayang semua. Suami dia ni meniarap dekat lantai.
Sebab lantai tu memang bersih lah, dia kata. Meniarap kat lantai, dia alaskan dengan cadar kan. Jadi meniarap kat lantai. Kak Ji ni pula nak baring. Dia dah kepenatan kan, perjalanannya cukup jauh. Daripada siang naik ke malam baru sampai, baru nak mula cerita ni. Jadi dia pun baring lah. Waktu dia baring tu, dia menghadap ke arah teddy bear. Jadi dia rasa macam, teddy bear ni ada yang tak kena lah, dia kata. Jadi dia pun ambil teddy bear tu, dia letakkan dekat dalam tong sampah. Dalam tong sampah tu ada plastik, dan tong sampah tu bersih. Tong sampah tepi katil, dia letaklah teddy bear dekat dalam tu. Jadi dia pun baring lah. Melentanglah dia baring sambil-sambil nak melayan mata. Tiba-tiba dia dengar bunyi plastik yang datangnya daripada tempat dia letak teddy bear tadi. Dalam otak dia, cicak mungkin. Jadi dia biarkan aje lah. Dia biarkan dia bunyi lagi plastik macam ada benda yang ada dekat dalam tong sampah tu, bakul sampah tu. 2 kali bunyi plastik bergerak ni. Apa hal pula, dia kata. Tak akan cicaknya agresif betul bila nampak orang, dia kata. Diam lagi. Kali ketiga bunyi lagi plastik. Kali ni macam pelik. Jadi dia pun pergilah ke tepi katil. Sebab waktu tu dia dekat tengah katil kan. Laki dia masih lagi tengah buat kerja, buka laptop, buat kerja dekat lantai. Jadi dia pun pergilah. Laki dia pakai earphone waktu tu. Dia pergi kat tepi katil, dia tengok. Punyalah dia terkejut. Dia nampak teddy bear tu macam nak keluar. Bukan. Teddy bear tu seolah-olah menjengah dia. Menjengah macam keluarkan kepala. Lepas tu waktu tu dia dah baring semula. Aku ni berhalusinasi ke betul ni? Takkanlah teddy bear ni bergerak. Mustahil. Tak apa. Mungkin halusinasi. Diam je lah. Lepas tu dia pun relax, baring. Tiba-tiba dengar lagi sekali bunyi plastik tong sampah tu berbunyi. Krak macam tu. Jadi dia pun dengan memberanikan diri, dia pergilah tengok ke arah bakul sampah. Pada kali ni teddy bear tu bukan menjengah, teddy bear tu macam nak keluar. Meremang abang masa waktu baca tu. Menyeramkan abang rasa. Jadi dia nampak teddy bear tu macam nak keluar daripada bakul sampah. Kak Ji baring semula ke katil. Dia capai handset dia. Dia dah menggigil ni. Dia dah tak boleh nak panggil laki dia. Kalau, yelah, dah dalam keadaan ketakutan. Nak sebut abang pun dah tak boleh dah. Yang dia terfikir, dia nak mesej suami dia. Dia nak suruh suami dia tengok teddy bear yang ada dekat dalam bakul sampah ni bergerak ke bang. Dia mesej suami dia. Jadi suami dia bila dapat ting, mesej masuk tu, dia bangun lah. Dia tanya dengan Kak Ji, kenapa? Dia kata, tengok bakul sampah. Jadi laki dia tengok bakul sampah. Dia nampak teddy bear tu dah ada dekat pinggir bakul sampah. Memang dah nak terkeluar. Dia diam. Dia kata, kenapa pula dia ambil teddy bear tu, dia letak semula dalam bakul sampah. Dia baring sebelah bini dia. Pada waktu tu bini dia kata, teddy bear tu berantu. Relax, tak ada apa pun. Ini halusinasi je ni. Tiba-tiba dengar sekali lagi bunyi plastik sampah bergerak. Dan diorang laki bini pun tengoklah dekat dalam bakul sampah tu. Teddy bear tu dah nak turun daripada bakul sampah. Waktu tu suami dia terus ambil teddy bear tu, pergi ke almari. Dia masukkan teddy bear tu dekat dalam almari yang ada dekat ujung kaki katil. Dia tutup, dia kunci bilik almari tu. Terdiam laki bini. Dah kenapa pula ni? Kenapa? Tengah-tengah dia orang memandang ke arah almari tu, tiba-tiba bunyi ketukan daripada dalam almari. Macam ada orang ketuk nak keluar. Waktu tu dia orang dah terdiam. Waktu tu tak terfikir nak baca surah apa-apa lagi ni. Tak terfikir. Diam je tengok ke arah almari. Bunyi ketukan. Lepas ketukan tu tak dilayan je lah. Takkanlah kita nak buka almari tu kan. Tiba-tiba ketukan tu bertukar menjadi gendang. Macam seolah-olah ada benda nak keluar daripada almari tu. Pada waktu tu Kak Ji dengan laki dia dah terdiam. Masing-masing sama-sama baca ayatul kursi kuat-kuat. Baca ayatul kursi kuat-kuat. Macam wa ilahukum ni baca 3 kali. Barulah ketukan dekat dalam almari tu hilang. Dah terdiam. Masing-masing dah terdiam. Ini bukan sebarang gangguan. Kita berada kat negara orang ni. Ke negara yang hujung. Yang memang kita tak tahu macam mana keadaan dia. Ini kita memang tidur je ni. Nak buat macam mana ni. Dalam keadaan yang getir macam tu. Tiba-tiba Kak Ji bisikkan sesuatu di telinga suaminya. Bang, saya nak kencing. Tolong temankan.
keadaan genting macam tu, nak pergi kencing seorang-seorang, memang tidaklah jawabnya. Kenalah cakap dengan suami, minta temankan. Abang kalau memang tak ada bini, melancong macam tu, abang sanggup minta Cik Kamal temankan. Tapi Cik Kamal pandang tempat lain lah, pandang dinding. Tapi masuk bilik air sama-sama. Saya tak berani nak kencing seorang-seorang. Waktu kencing kan dikokang je kan. Dah lah kat negara orang kan. Baik bukan kat Mesir. Kat negara Arab lagi huru-hara. Itu kalau abang lah kan. Kecut perutnya. Ini kan pula Kak Haji. Ada suami, boleh minta tolong suami. Jadi beritahu kat suami dia. Suami kata, okey, jom kita pergi. Cap, awak pergilah sendiri, jangan takut. Takutlah Kak Haji kalau nak pergi seorang-seorang. Jadi suami dia kata, boleh, saya temankan awak. Okay, dia orang pun bergeraklah ke bilik air. Kalau tak silap abang, bilik air tu kena keluar daripada bilik. Dia ada satu je bilik air dekat luar. Dekat kawasan luar daripada bilik lah. Bukan daripada luar rumah. Luar rumah huru-hara pula kan. Jadi keluar daripada bilik, pergi bilik air. Kak Haji cakap dia punyalah seram bilik air tu. Sebab dalam bilik air tu punyalah besar. Siap ada library lagi dekat dalam bilik air tu. Bilik air ke apa Mak Saleh buat library dekat dalam bilik air. Dah pup-pup tak payahlah nak baca-baca. Dalam fikiran abang lah kan, sambil pup-pup sambil baca. Kalau abang pup-pup tak ada baca dia, pup-pup keluar. Seling kan. Jadi lepas buang air tu sebenarnya tujuan Kak Haji pergi minta tolong suami dia sebab dia takut buka pintu bilik air kan tiba-tiba keluar teddy bear kan, tak terjadi kencing kan. Lepas tu kalau keluar daripada bilik air habis-habis buang hajat nampak teddy bear lagi, tak kecut perut. Itu sebab dia minta suami dia temankan. Jadi dia pun masuk bilik air, dah habis-habis buang hajat. Lepas tu dia orang pun nak keluar. Waktu nak keluar tu dia orang takut juga tau. Sebabnya takut-takut kalau buka pintu je nampak benda yang tak sepatutnya. Makcik Rockers ke apa benda ni kan. Freddy Krueger ke, tak kisahlah apa hantu-hantu Mak Saleh, Dracula ke. Mujurlah bila buka pintu bilik air tu, nak keluar daripada bilik air tu tak nampak apa-apa. Selepas tu dia orang pun nak masuk dalam pintu bilik semula, nak masuk dalam bilik pun takut juga. Takut kalau ada teddy bear tu dekat atas katil. Tapi memang betul almari tu dia orang dah kunci. Okey. Jadi bila masuk dekat dalam bilik, buka je pintu, dia orang nampak satu suasana yang memang 100% sama dengan cerita Mak Saleh hantu, iaitu tingkap sebelah katil dia orang terbuka dan angin bertiup cukup kencang menyebabkan langsir berterbangan. Memang betul-betul macam cerita Mak Saleh. Waktu tu pula tingkap tu bukan macam tingkap daun, tapi tingkap yang kita kalau nak buka kena tolak ke atas, kalau nak tutup kena tolak ke bawah. Macam tu. Jadi waktu tu angin kuat bertiup kencang, langsir berterbangan. Lepas tu diorang ni berdua berpegang-pegang tangan pergi ke tingkap tu nak tutup tingkap. Waktu nak tutup tingkap tu dengar daripada dalam almari bunyi macam binatang yang macam kalau abang malam tu tidur baliklah bunyi dekat dalam almari sambil digendang-gendang tung. Yang member ni pula dua orang laki bini nak tutup tingkap tapi tak boleh. Suruh bini dia, Ji tolong abang Ji, tolak tak boleh. Angin bertiup kencang. Waktu tu dengar almari bunyi binatang pula yang memang binatang lah semuanya keadaannya. Jadi dia orang ni cuba tutup. Lepas tu Kak Haji teringat azan bang gitu. Jadi pada waktu tu dengan sekuat tenaga yang ada, suami Kak Haji laungkan azan sekuat-kuatnya di tengah rumah ladang di Australia. Bergema azan pada waktu tu. Dan bila habis saja, tak sempat habis azan. Waktu azan tu di tengah-tengah, tingkap tu berjaya ditutup, bunyi dalam almari tu hilang, ketukan pun hilang, suasana betul-betul jadi sunyi. Jadi cukup menakutkan. Pada waktu tu diorang semua dah terdiam, kembali semula ke katil. Memang susah sangat nak tutup tingkap tu, tapi mereka berjaya. Selepas waktu azan tu macam agak susah lah nak tutup, tapi lepas azan tu barulah macam senang aja sebenarnya. Mungkin ada makhluk yang tahan tangan dia kat situ kan, kita tak tahu kan, kita tak nampak alam sebelah. Lupa abang nak beritahu, bila diorang tutup je tingkap tu, habis tutup tingkap tu kan langsir masih terbuka kan. Habis tutup je tingkap, binatang yang dia nampak, burung yang dia nampak dekat pokok yang Kak Haji nampak muncul dekat depan tingkap dia orang. Ini lain macam dia punya gangguan ni. Jadi waktu tu tutup langsir, duduk atas katil, diam. Dah berpeluh-peluh dah ni. Berpeluh-peluh, satu badan berpeluh-peluh ni.
Jadi dah diam ni, tak nak tidur dah ni, lampu memang tak tutup lah, menyala lah. Jadi tengah-tengah dia orang ni cuba untuk menenangkan diri, tiba-tiba dengar semula bunyi ketukan daripada dalam almari, minta dibuka. Dah ketuk-ketuk tak layan, bertukar jadi gendang. Bergendang pula waktu tu mereka berdua baca ayatul kursi. Dan kalau tak silap abang, mereka berdua bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar banyak kali, sampaikan walaupun bertakbir tetap juga bunyi yang ada dekat almari tu tetap tak kunjung padam, menyala je bunyinya. Lepas tu diorang ni pula tak berani nak keluar daripada selimut. Dua-dua ni laki bini berselubung daripada kaki sampai ke kepala. Sebab ketakutan, diorang sambil bertakbir Allahu Akbar sambil tu diorang akhirnya tertidur. Bila tertidur, sedar-sedar je bunyi kokokan ayam. Dah pagilah, dia kata kat Australia ni kalau jam locengnya ayam berkokok ni. Jadi ayam berkokok maksudnya dah subuh. Diorang pun bangun ambil semayang, dah tak ada bunyi lagi ni. Ambil semayang, lepas tu dah tu diorang pun check out keluar. Bila keluar tu jumpa dengan Cik Kamal tu kan. Cik Kamal kata, nak naik tidur dekat dalam rumah ladang-ladang macam ni, sejuk aja ni. Lepas tu diorang tanyalah, Cik Kamal tak dengar ke apa-apa malam tadi? Tak dengar. Tidur nyenyak ke? Tidur nyenyak. Tak apalah, jomlah kita keluar. Diorang pun keluar. Bila keluar, terkejutlah Kak Ji dan suami dia. Di sebelah rumah diorang ni adalah kubur orang Kristian lama-lama. Yang dia punya batu nisan tu semua epik-epik punya batu nisan lah, besar ni. Ni kubur lama. Mungkinlah benda-benda tu datang daripada kawasan-kawasan sekitar kan kata. Jadi diorang pun masuk dalam kereta, teruskan perjalanan nak tengok Gunung Salji. Dalam perjalanan lah barulah diorang laki bini cerita, Cik Kamal tahu tak, malam tadi kita ni dah macam berada di pinggir, dah ada berada dalam masjid, bertakbir, berazan, berselawat kuat-kuat. Cik Kamal tak dengar ke? Maaflah, dia kata, saya tak dengar langsung, saya tidur betul-betul nyenyak. Dia kata, ya Allah, memang tidur mati orang ni. Kita orang ni dah berazan, berselawat, dah macam dekat dalam majlis agama dah. Dia boleh tak dengar. Sebab dia kata, setiap kali dia berselawat, azan semua bukan slow-slow, kuat-kuat. Yang masa azan nak tutup tingkap tu memang cukup kuat betul. Yang masa selawat dekat dalam selimut tu memang cukup kuat betul. Bukan yang di pinggir-pinggir bibir bunyinya. Tak ada. Ni memang melaung-laung betul lah. Cik Kamal tak sedar. Jadi diorang pun dalam perjalanan akhirnya dapatlah tengok Gunung Salji. Tapi tobatlah nak pergi tidur kat kawasan tu. Mungkin disebabkan kubur tu kot. Yelah, orang pernah cakap dekat kawasan kubur kan bukan roh, tapi ada makhluk-makhluk alam sebelah yang suka tinggal dekat situ sebab situ kawasannya sunyi. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga ceritanya memberi iktibar, pengajaran dan hiburan pada kita-kita yang nak melancong ke Australia. Berhati-hati. Takut-takut tempat yang kita pergi itu ada misterinya tersendiri. Jadi, hari ini kalau tak silap abang, video ni akan keluar pada hari jadi abang, 9 hari bulan 11. Jadi, abang ambil kesempatan ni, abang nak ucapkan terima kasih kepada semua yang nak menonton cerita abang daripada tahun 2021. Kalau tak silap abang, hujung 2020 sampai ke 2024. Abang sebenarnya pun tak sangka boleh bertahan sehingga ke hari ini. Bercerita kisah daripada kisah-kisah pembunuhan, kisah sejarah dan beralih kepada kisah seram. Mendapat doa dan sokongan daripada semua. Yang menghantarkan cerita pun banyak. Yang memberikan komen pun tak pernah putus. Yang memberikan kata-kata semangat. Yang walaupun ada kritikan, tapi kritikannya semua kritikan yang manja-manja. Yang memberikan impak positif pada abang. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Abang sendiri tak sangka abang akan menjadi seorang pencerita di YouTube, yang mana selalunya abang tengok orang bercerita di YouTube, rupanya abang jadi pencerita dekat YouTube. Abang sendiri tak sangka boleh melangkah sampai sejauh ini. Puncanya abang buat YouTube sebabnya PKP, dah tak tahu nak buat apa, kerja tak ada, nganyok buat YouTube. Itu pun atas berkat sokongan daripada arwah ayah abang. Dia suruh abang buat. Lepas tu kawan-kawan abang beramai kawan-kawan, setiap kali berjumpa pun abang suka bercerita, macam-macam cerita lah keluar. Jadi diorang pun memberikan semangat juga. Arwah ayah, lepas tu mak dengan ayah adalah penonton pertama abang dalam YouTube. Waktu tu yang menonton 2 orang je. Lepas tu ada seorang lagi, kalau ada yang dekat sini, dia nama dia Ken, daripada Sabah ke Sarawak. Ken orang yang ketiga.
dengarkan cerita abang. Ken antara orang yang ketiga. Dulu ada beberapa dekat komen tapi dah tak ada dah sekarang. Mungkin dah boring kau. Wanjo ni ceritanya gitu-gitu aja. Agaknya lah kan. Tapi terima kasih sangat-sangat. Bagi peluang pada abang untuk jadi seorang pencerita di YouTube. Sampaikan setiap pengalaman yang abang dapat. Moga-moga pengalaman ni jadi iktibar pengajaran kita semua kan. Pengalaman yang luar biasa. Ada yang kata abang ni kaki DVD ni budak ni kaki DVD ni. Cerita yang mengarut dia baginya. Sebenarnya apa bukan kaki DVD. Tapi betul jugalah kaki DVD tu. Cerita Korea layan, cerita Cina yang 40 episod pelayan. Budak-budak yang lahir tahun 80-an mustahil tak layan cerita-cerita cerita-cerita Cina kan. Itu semua zaman-zaman abang lah. Cerita-cerita Jepun dulu. Layan cerita macam tu, baca komik One Piece daripada mula abang sekolah sampai sekarang. Tapi dah tak baca lah sekarang, dah tua kan, dah 40 lebih. Jadi abang rasa bersyukur sangat-sangat diberikan peluang dan kesempatan untuk menceritakan kisah-kisah pengalaman yang dihantarkan kepada abang. Terima kasih sangat-sangat sokongannya, doanya daripada semua, daripada pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang, yang sebaya, adik-adik. Terima kasih sangat-sangat yang menghantarkan komen, yang memberikan semangat. Seronok sangat. Abang rasa macam sesuatu pengalaman yang indah lah dalam hidup abang. Terima kasih sangat-sangat. Ini sempena hari jadi abang walaupun belum sampai lagi, tapi abang yakin cerita ni keluarnya pada 9 hari bulan 11 hari jadi abang. Terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah. Jumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.